Bicara khas Perdana Menteri, baru-baru ini kita dah pun menyaksikan temu bual bicara khas bersama Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin, dan dalam bual bicara khas tersebut banyak perkara penting yang ditanyakan dan dijawab oleh beliau. Antara intipati bual bicara itu, jom saya imbas kembali untuk tontonan anda semua. Pertama, berkaitan bekalan vaksin yang akan sampai lebih awal daripada perancangan asal. Asalnya dijangka pada tahun 2022 baru selesai, tapi jaminan dapat diberikan sebelum akhir tahun ini. Majoriti rakyat akan mendapat suntikan vaksin dan kita akan capai imuniti kelompok 80% sebelum hujung tahun. Kedua, berkenaan dengan SOP PKP. Yang ini ramai rakyat ternanti-nanti dengan penjelasan daripada individu nombor 1 dalam pentadbiran negara. Penjelasan daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri adalah pelaksanaan SOP PKP adalah dinamik mengikut kepada keadaan semasa. Dalam erti kata mudah, SOP terkini berbeza dengan apa yang telah kita lalui pada PKP yang nombor 1 dulu, awal-awal dulu. Awal dahulu kita mungkin tak tahu apa implikasi menyeluruh kesan COVID-19 ini pada negara kita. Tapi atas pengalaman-pengalaman yang lepas, tindakan-tindakan wajar terpaksa diambil untuk mengekalkan kestabilan negara. Pelaksanaan PKP penuh mungkin akan memuaskan hati segelintir pihak dan rakyat, tetapi segelintir lagi akan merasa bebanan yang sangat teruk sebab tak boleh bekerja dan sebagainya. Ketiga, jaminan kerajaan untuk tidak double standard terhadap mana-mana pihak dalam penguatkuasaan SOP. Ini pun antara isu yang panas. Lagi-lagi kalau kita baca dalam segmen hiburan, ada saja cerita orang itu, orang ini yang melanggar SOP yang ditetapkan, dan benda ini menimbulkan perasaan tidak puas hati yang membara-bara, bikin panas di kalangan masyarakat. Jadi di sini jaminan daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri bahawa tak ada yang akan terkecuali daripada undang-undang negara. Kalau kita nampak sesiapa sahaja yang melanggar SOP, laporkan terus. Tambahan lagi daripada bual bicara bersama Yang Amat Berhormat Perdana Menteri adalah keyakinan beliau yang kita berada di dalam landasan yang tepat untuk merancang dan mengurus ekonomi negara. Beliau memberikan kita keyakinan bahawa ekonomi kita ada tanda-tanda peningkatan berbanding dengan keadaan yang terpaksa kita lalui waktu awal-awal PKP dulu. Unjuran daripada pakar dan Bank Negara, pertambahan 6.5% ke 7% dapat dilihat pada tahun ini dan akan mengambil sedikit masa selama 4 hingga 7 bulan untuk mencapai sasaran. Jadi ini antara sedikit daripada apa yang dapat kita saksikan dalam temu bual bersama Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Saya nak menyeru kita sebagai rakyat buat masa ni dalam tempoh yang sukar ni agar kita bersama-sama dengan kepimpinan negara yang ada untuk mengembalikan arah negara ke landasan yang betul. Bukan sebab saya bercakap ni nak mengampu atau nak apa. Bercakap atas platform media, saya tidak berpihak kepada mana-mana parti dan individu, tetapi saya bercakap atas dasar kita tak nak lihat lagi ramai rakyat yang menjadi mangsa kepada kemelut yang kita hadapi. Saya seorang pengamal media dan kawan-kawan sekeliling saya juga adalah pengamal media. Kami menyaksikan sendiri bagaimana keperitan rakyat yang berada di luar sana daripada media sosial, tuan-tuan dan puan-puan semua. Dan kami sendiri mendengar luahan hati perasaan mereka. Sekiranya kita berada di tempat mereka, saya pasti tuan-tuan, puan-puan mungkin tidak akan tergamak untuk mengeluarkan satu-satu perkataan yang mengguris perasaan. Kalau ada yang tak puas hati dengan pentadbiran kerajaan, kita salurkan kepada saluran yang betul, iaitu pilihan raya. Waktu itu, kalau kita nak hukum mereka yang tak memberikan sepenuhnya khidmat kepada negara, buatlah. Masa sekarang ni, kita kena yakin dengan pemimpin yang ada. Boleh kita nak berbeza pendapat, tapi sepatutnya perbezaan ini diraih dengan harmoni untuk mencapai keputusan yang terbaik. Rasa tak seronoklah kita tengok di media sosial kita saling bertelagah, menunding jari, maki hamun tak tentu pasal. Perbuatan negatif ini tak mencorakkan adab ketimuran kita rakyat Malaysia. Amalkan SOP yang telah ditetapkan. Amalkan kuarantinkan diri di rumah. Kembalikan semangat dan keyakinan kita rakyat Malaysia yang kita mampu untuk mengharungi dugaan ini bersama dengan semangat kita di awal dahulu. Untuk dapatkan lebih laporan tepat, pendapat bersengat dan informasi bermanfaat, jangan lupa follow, like dan share.
wacana.my dan wow.my.